سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Hari ini kita mempelajari berkaitan dengan yang disebut sebagai sifat qidam. Dan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah qidam. Ini adalah sifat yang pertama daripada sifat yang diistilahkan oleh ulama ilmu kalam sebagai sifat salbiyah. Qidam adalah sifat salbiyah. Apakah yang dimaksudkan sifat itu adalah sifat salbiyah? Yang dimaksudkan sesuatu itu adalah sifat salbiyah adalah allati dallat ala salbi ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Apabila disebut sifat itu adalah sifat salbiyah, maka sifat itu menunjukkan kepada salab. Salab ni maksudnya mencabut, membuang, menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ada 5 sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat salbiyah dia adalah sifat yang menunjukkan apa? Menunjukkan kepada menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. 5 ini disebut sebagai sifat salbiyah. Kata Al-Imam Al-Bajuri, pendapat yang sahihnya, sifat salbiyah dia bukan hanya terhenti, terhad pada 5 sahaja. Dia bukan terhenti dan terhad pada 5 sahaja. Bahkan ada selain daripada 5 itu yang dia juga adalah merupakan sifat salbiyah. Maka persoalannya, mengapakah dalam sifat 20 hanya menyenaraikan 5 sahaja sifat salbiyah? Bahkan sepatutnya di sana ada perkara-perkara lagi, ada perkara-perkara yang lain yang sepatutnya kita salap, kita nafikan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapan dia adalah 5 sifat ini yang telah disusun oleh ulama, dia merupakan kulliyat. Dia merupakan apa? Ummahat. Apa maksud kulliyat? Apa maksud ummahat? Dia merupakan induk-induk, ibu-ibu kepada sifat salbiyah. Sekira-kira kalau satu orang itu dia beriktikad, dia faham dengan 5 sifat ini, maka secara otomatik, secara tidak langsung, dia juga akan menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara lain yang sepatutnya dinafikan. Kerana perkara yang kita nak nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mala nihayatalahu, yang tiada kesudahan baginya. Kita menafikan daripadanya anak, contohnya. Kita menafikan daripadanya isteri. Kita menafikan daripadanya mu'in, pembantu. Ila ma la nihayatalah. Sehingga kepada tak ada kesudahan. Tetapi inilah yang dipanggil kebijaksanaan ulama. Sifat Allah memang banyak, tetapi di dalam sifat 20 ini terkandung semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama ada ia menunjukkan kepadanya secara dalalah tadammun, dia menunjukkan kepadanya secara dalalah iltizam, tetapi dia pasti menunjukkan kepadanya. Contohnya, bila seseorang itu beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan benda yang baharu, maka bila tidak sama dengan benda yang baharu, maka dia akan apa? Maka dia akan menafikan anak, dia akan menafikan isteri, dia akan menafikan pembantu. Bila kita kata qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita akan nafikan lemah, kita akan nafikan tidak perlu, kita akan nafikan perlu dan seumpamanya. Maka apa jawapannya? Kerana kelima-lima sifat ini adalah apa? Kelima-lima sifat ini adalah sifat-sifat yang merupakan kulli, ibu, ummahat, yang induk, yang semua sifat-sifat salbiah yang lain boleh dikembalikan kepadanya. Ada juga ulama yang memberi jawapan begini. Kenapa dibataskan kepada 5 sifat ini? Kerana apa? Kerana dalam banyak-banyak sifat kita tidak apa? Kita tidak ditaklifkan untuk kita beriktikad dengan sifat-sifat salbiah itu secara tafsil, melainkan 5 sifat ini sahaja. 5 sifat ini sahaja yang kita ditaklifkan secara tafsil. Kalau betul-betul kita faham, kalau betul-betul kita bahaskan, maka secara automatik kita akan nafikan semua perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan qidam? Yang dimaksudkan dengan qidam ini adalah qidam az-zati. Apa maksud qidam zati? Zatnya itu sendiri adalah qidam. Qidam bukan maksudnya qidam zaman dari segi waktu. Sebab qidam, kalau kita ambil iktibar daripada segi waktu, dia akan memberi makna lama. Walaupun benda itu lama sampai 1 juta tahun lepas, 2 juta tahun lepas, 1 bilion tahun lepas, dia tetap akan ada permulaan. Itu dipanggil qidam daripada segi makna zaman. Tetapi bila dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala zatnya bersifat dengan sifat qidam, maka maksudnya zatnya bersifat dengan sifat apa? Adamuftitahil wujud. Kewujudannya tiada permulaan. Itu masuk qidam. Qidam ini apa maksudnya? Kewujudannya tiada permulaan. Kalau kita nak guna bahasa lagi mudah, kita guna perkataan adamul awliyah lil wujud. Tiada mula bagi wujudnya. Yang tadi dia guna perkataan apa? Tiada pembuka bagi wujudnya. Kalau sesuatu perkara yang wujud, dia ada pembuka dia. Bila dia terbuka daripada alam tiada kepada alam wujud, maka dia bukan qidam. Dia bukan qidam, dia baharu. Tetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang awal. Yang mana dialah zat yang awal, yang tiada permulaan baginya. Dialah zat yang awal, yang mana awal dia tiada permulaan baginya. Kalaulah makhluk, bila makhluk tu dikatakan qadim, makhluk pun orang panggil qadim juga. Contohnya ini masjid qadim, ini masjid lama. Ini orang lama, qudama. Ini benda lama. Bila sesuatu selain daripada Allah digunakan perkataan qadim, boleh. Maka yang dimaksudkan adalah apa? Yang dimaksudkan adalah masa. Yang disebut maksudkan adalah masa, bukan zat.
Kalau lama ni, sebut je lama, dah tentu dah dia ada permulaan. Walaupun lama kok mana pun, dia ada permulaan. Sebab itu qadim itu, dia bukan diterjemahkan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai lama, bukan. Tetapi diterjemahkan dengan sedia ada. Diterjemahkan dengan apa? Dengan sedia ada. Kemudian, ini sedikit istilah lah. Dia qadim ini, qidam lah, qidam. Boleh tak selain daripada Allah, kita sifatkan dengan qadim? Boleh. Dia sebab apa? Walaupun lafaz yang sama, tapi kalau dinisbahkan kepada makhluk, makna dia lain. Tak ada masalah. Janji jangan iktiqadkan qadim yang kita sebut itu makna sama dengan yang kita maksudkan ketika menisbahkan kepada Allah. Jadi ulama menyatakan, Imam Baijuri menyenaraikan, qidam ni dia ada 3. Pertama dipanggil qidamun zatiyun. Yang kedua dipanggil qidamun zamaniyun. Yang ketiga dipanggil qidamun idhafiyun. Idhafiyun. Kalau qidam zati hanya ada pada Allah sahaja. Hanya ada pada Allah sahaja. Dan qidam, apa tadi saya sebut? Zamani, zaman. Sudah tentu selain daripada Allah. Kerana Allah tidak disifatkan dengan zaman. Dia ada satu lagi dipanggil qidam idhafi. Dipanggil apa? Dipanggil qidam idhafi. Contohnya, dibagi contoh. Bagi contoh, anak dengan ayah. Anak dengan ayah ini, oleh kerana ayah ni datang dulu, kemudian barulah datang anak, maka anak ayah ini dipanggil qadim. Tapi qadim dia itu idhafi. Qadim dia itu adalah idhafi. Maksudnya, kalau kita nisbah, kalau ayah tu nisbah pada anak dia tu, lamalah qadim. Tapi kalau ayah tu nisbah kepada ayah dia, nisbah kepada ayah dia, maksudnya datuk, maka ayah tu dia jadi baru pula. Ini dipanggil dalam bahasa mantik idhafi. Idhafi ini maksudnya dari satu sudut. Dari satu sudut dia itu qadim. Kalau ambil iktibar dia dengan anak dia, sebab dia datang dulu baru anak dia. Kalau ambil iktibar dengan ayah dia, dia tak qadim pula. Dia tak lama pula, dia kira baharu sebab dia datang lepas ayah dia. Kemudian Al-Imamul Bajuri membawa satu persoalan. Persoalan apa? Persoalan semalam pun kita dah bincangkan. Kata Imam Bajuri, bukankah bila kita kata zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib wujud? Kan kita dah sebut semalam. Apakah yang dimaksudkan zat itu wajib wujud? Yang dimaksudkan dengan zat itu wajib wujud, dia tidak didahului oleh tiada. Dan dia tidak akan didatangi oleh binasa, oleh tiada juga. Maksudnya dengan kita mengisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wujudnya itu wajib, secara tidak langsung kita juga telah mengisbatkan sifat qadim. Sebab bila dia wajib wujud, dia tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada, itulah apa? Itulah dipanggil qadim. Kemudian tidak didatangi oleh binasa. Tidak didatangi oleh binasa, itulah dipanggil baqi ataupun baqa. Kenapa dalam sifat 20 ada juga disebut secara berasingan qadim, ada juga disebut secara berasingan baqi. Baqi. Ada minta kita ulas qidamun naw'i. Itu perlu perbahasan yang berasingan. Masalah yang masyhur, Syekh Dr. Saifuddin tulis kitab khas masalah ini.
untuk untuk beliau telah rad, iaitu seperti mana kita mafhum, dia adalah pandangan Syekh Ibn Taymiyah yang menyebut bahawasanya selain daripada Allah Ta'ala itu juga qadim. Selain daripada Allah Ta'ala itu juga qadim, tapi bukan qadim pada afradnya, tetapi qadim pada nau'nya. Nau'nya qadim. Nau'nya qadim. Maksudnya pada zaman azali secara nau'nya. Nau' ni maksudnya tak ada afrad, tak ada benda. Maka dia yang tu qadim. Tetapi afrad, benda-benda yang datang daripada nau' tersebut, maka dia adalah hadis. Itu asas kepada masalah yang dipanggil qidamun naw'i, yang masyhur dinisbahkan kepada Syekh Ibn Taymiyah. Bukan dinisbahlah, memang itu adalah pandangan beliau, iaitu mengisbatkan yang disebut sebagai qidamun naw'i. So kita untuk membahaskan ni, kita perlu ambil daripada apa yang dimunaqasyahkan oleh Dr. Said Faudah secara tuntas ketika mengkritik Syekh Ibn Taymiyah dengan pandangan yang tidak betul ini berkaitan dengan qidamun naw'i. Maka menjawab kepada soalan tadi, maka kata Imam Baijuri, sebabnya apa? Sebab apa disebutkan juga sifat qadim? Sebab apa disebutkan juga sifat baqa? Sebab apa? Sebab bila belajar tentang akidah ini, kita tidak berpada dengan perbahasan secara ijmal. Memanglah daripada wajib wujud tu lazim daripadanya mengisbatkan qadim, mengisbatkan baqi, ataupun mengisbatkan qidam. Tetapi dalam bab akidah yang sangat penting, supaya dia terpahat dan terpasak, setiapnya itu kita membahaskannya secara direct, bukan membahaskan secara indirect. Itu jawapannya. Kita membahaskannya secara terus, bukan membahaskannya secara iltizam. Setiap sifat itu dibahaskan supaya dia difahami, dipasakkan dalam sanubari, tidak berpada dengan mafhum sahaja, tidak berpada dengan iltizam sahaja. Maka kata Al-Imam Baijuri, bal yusarrihuna bil aqaidi li shiddati khataril jahli fi hadzal fan. Maka mereka telah menyebut secara sarih, tidak berpada pada isyarat sahaja, kerana begitu penting dan genting pelajaran ini. Fala yastaghnuna bimalzumin an lazimin wala bi'amin an khasin. Mereka tidak berpada hanya sebut benda yang malzum. Dia kata daripada benda ni lazim lah. Tak, kita sebut secara khusus. Memang boleh difahami secara indirect, tetapi dalam bab akidah dia perlu dibahaskan setiap satu itu secara khusus. Selesai. Menjawab kepada soalan tadi. Kemudian ada pula yang mengatakan menisbahkan sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nisbah yang tak betul, bid'ah. Dia adalah apa? Dia adalah nisbah yang bid'ah. Maka dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, Dr. Said Faudah telah menjawab perkara ini dengan tuntas. Satu, kita kata penggunaan qadim ini, yang guna kalimah qadim ini, seawal siapa? Seawal Al-Imam Tahawi. Imam Tahawi yang tidaklah dikenali sebagai ulama ilmu kalam, kerana beliau sebelum ataupun seiring dengannya, beliau dalam kitabnya gunakan perkataan qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Maka kalimah qadim telah digunakan oleh Al-Imam Tahawi, yang mana wafat pada tahun 351 Hijrah. Dan ketika beliau mencatatkan kalimah ini di dalam kitabnya,
maka ulama telah mengambilnya. Dan tidaklah didapati ulama daripada sejak zaman dahulu, kerana ulama dahulu ni cergas. Kalau benda tu salah, dia terus kritik. Tetapi tidaklah pula mereka itu mengkritik perkataan yang datang dalam akidah Tahawiyah tersebut. Maka kata Dr. Said Faudah, saya tidak pernah jumpa seorang pun yang mana kritik Imam Tahawi guna perkataan qadim. Yang saya pernah jumpa orang yang kritik ni, orang yang zaman ni. Bila sebutlah nama Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Albani, Ibn Utsaimin, dan mereka semua ni sebenarnya telah bertaklid kepada siapa? Kepada Syekh Ibn Taymiyah, yang dalam masalah ini mereka kata apa? Sesungguhnya kalimah qadim ini tak pernah datang, tak ada dalam hadis, dan tak boleh gunakan kalimah itu. Satu. Dan bukan setakat itu, mereka dakwa makna kepada qadim itu sendiri tidak layak bagi Allah. Dia bukan hanya kata apa? Bukan hanya mengatakan perkataan qadim itu sendiri tak sesuai. Makna qadim itu pun tak betul. Tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akidah Tahawiyah yang dah 1000 tahun ini, yang ulama tak akan biar kalau ada perkataan-perkataan yang salah maknanya, tetapi tidaklah didapati sepanjang 1000 tahun ada yang mengkritiknya. Maka inilah yang dipanggil ijma' dan juga ittifaq. Maka yang antara yang awal mengkritiknya adalah Syekh Ibn Taymiyah, dan kemudian diikutilah oleh mereka-mereka yang memujanya, mengikutinya. Maka penulis-penulis syarah kepada akidah Tahawiyah telah mengikuti kritikan tersebut dan mengatakan dalam kitab mereka seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Taymiyah. Kemudian dalam kitab ini panjanglah cerita tentang mengisbatkan kalimah qadim ini, panjang. Satu, mereka kata, mereka yang menafikan kalimah qadim ini, mereka mengatakan tidak ada warid dalam hadis. Dan kemudian mereka mengatakan, kalau kita nak nisbahkan kepada Allah apa-apa nama, maka syaratnya dia mesti sabit. Maka persoalannya, adakah memang betul menyifatkan Allah seperti lafaz ini tidak pernah warid dalam hadis? Maka untuk memberi jawapan yang adil, maka istiqra' dan kajian perlu dibuat. Kemudian kata Syekh Said Faudah, wa bi aqalli judi, dengan membelanjakan sedikit usaha pun sebenarnya kita dah boleh tahu bahawasanya memang datang dalam hadis kalimah yang dinisbahkan kepada Allah, iaitu kalimah qadim. Contohnya hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud. Hadis yang sanadnya kuat. Paling kurang sanadnya adalah sanad hasan. Ada lafaz daripada doa Nabi ketika masuk masjid. Nabi SAW bersabda, A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim. Jadi bagaimana kita beristidlal dengan hadis ini menunjukkan adanya sifat qadim? Maka istidlalnya apa? Nabi SAW telah menyifatkan kekuasaan Allah itu sebagai qadim. Kekuasaan Allah ini adalah sifat Allah.
Bila sifat Allah Ta'ala itu qadim, maka sudah tentulah zatnya juga adalah qadim. Adalah apa? Adalah qadim. Maka bila kita kata apa? Sultan Allah Ta'ala itu qadim. Sultan itu adalah sifat Allah. Bila sifat Allah Ta'ala itu qadim, maka bolehlah kita kata bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah juga qadim. Maka kalau kita kata tak boleh sebut itu kerana tidak warid, kita telah buktikan bahawasanya ada warid, ada datang mengitlakkan kalimah qadim itu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqallu ma yalzamuna jawaz wasfi bihadzal lafzi. Jadi kita kata paling kurang kita kata bolehlah mensifatkan Allah dengan lafaz ini. Kita sebut bagaimana? Innallaha ta'ala qadim. Innallaha ta'ala qadim. Boleh tak kita sebut macam tu? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadim. Maka jawapannya ya, Allah Ta'ala itu qadim. Boleh sebut seperti situ. Tetapi kalau nak panggil, nak sebut sebagai nama, yang itu tak boleh. Tak boleh segi fiqahnya. Sebab nak namakan Allah dengan sesuatu nama, maka dia perlu ada warid. Tetapi kalau nak nisbahkan sesuatu kepada Allah, dia adalah qadim, maka berdasarkan hadis tadi, maka dia adalah boleh. Ada lagi sepotong hadis, sebuah hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Dalam hadis tersebut telah menyenaraikan Asmaul Husna. Dan daripada Asmaul Husna ada kalimah begini. Sesungguhnya Allah ada 99 nama. Siapa yang membilangnya masuk syurga. Salah satu daripada nama yang disenaraikan adalah At-Tawwabul Qadim. Ada juga. Ini bukan sekadar sifat. Ini pula nama. Kemudian ada lagi hadis dalam riwayat Sunan Ibnu Majah dengan lafaz At-Tam Al-Qadim. Ada juga. Kemudian Al-Imamul Baihaqi telah mengisbatkan, banyaklah ceritanya dalam Asma' was Sifat. Al-Imam Baihaqi telah mengisbatkan bahawasanya lafaz qadim itu datang. Ada satu bab dalam kitab beliau tulis Babu Zikril Asma' allati tatuttaba' isbatal bari jalla sana'uhu wal i'tirafa biwujudihi jalla wa'ala minha al-qadim wa dhalika mimma yu'tharu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah dia punya dalil-dalilnya. Maka orang yang mengkritik ini hanyalah taklid sebenarnya. Oleh kerana mereka begitu memuja Al-Syekh Ibn Taymiyah, maka segala yang dinafikan oleh beliau dinafikan. Sedangkan ulama' sepanjang zaman tidak ada masalah dalam mengisbatkan qadim itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh baca dengan panjang lebar perkara yang telah diisbatkan oleh Dr. Said Faudah. Dan dalil tadi sudah cukuplah bagi mereka yang ingin mencari kebenaran. Kita kembali kepada apakah dalil. Hari ini kita baca qadim je. Nak semayang dah ni. Kami semayang pukul 9. Madrasah. Wa dalilul qidam. Apakah dalil sifat qidam bagi Allah? Dalil dia, annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan illa wasitah walau kana hadithan laftaqara li muhdithin walau iftaqara li muhdithin laftaqara muhdithihi ila muhdithin lin'iqadil mumathalati bainahuma fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsulu
wa kullum minhuma muhal. Dia kembali kepada menafikan ataupun memustahilkan daur dan tasalsul. Dia kaedah hujah dia simple je. Maka kita kata gini. Okey, kalaulah kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak qadim, maka kita kena kata dia adalah baharu. Sebab dia salah satu je, dia tak ada wasitah, dia tak ada yang nombor tiga. Kalau kamu mengatakan, kalau kita mengatakan dia bukanlah qadim, maka kita kena kata dia adalah baharu. Okey? Maka kalau kita kata dia adalah baharu, benda yang baharu, dia perlulah kepada yang menciptanya, yang membaharukannya. Dan benda yang mencipta benda yang baharu pun perlu kepada yang menciptanya. Perlu kepada yang menciptanya. Itu yang dipanggil, akhir sekali dia akan kembali kepada masalah wujud sebelum ni. Maka dia akan lazim daripadanya yang dipanggil daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul ni mustahil. Segala fakta yang bawa kepada benda yang mustahil, maka dia juga mustahil. Bila kita kata mustahilnya Allah Ta'ala itu baharu, maka otomatik kita kena kata dia mesti qadim. Itu kaedah hujahnya. Itu kaedah penghujahannya. Macam mana cara hujah dia? Mula-mula kita kata, kalaulah dia itu bukan qadim, maka mestilah dia itu baharu. Dia tak ada yang ketiga. Maksudnya kalau dia bukan qadim, dia pun bukan baharu, tapi dia apa? Tak ada. Dia salah satu je. Kalau dia bukan qadim, maka dia mestilah baharu. Okey? Kalaulah dia baharu, maka dia perlu kepada yang membaharukannya. Oleh kerana benda yang membaharukan pun dia bukan qadim, dia perlu kepada yang membaharukannya. Yang membaharukan perlu kepadanya, dia akan pergi kepada tasalsul. Dan kita telah buktikan dengan burhanut tatbiq, tasalsul ni benda yang mustahil. Ataupun kita kata apa? Dia akan berlaku daur. Maka dua-dua ini daripada segi hukum akal, dia adalah mustahil. Jadi bila daur dan tasalsul mustahil, fakta yang membawa kepada daur dan tasalsul juga mustahil. Apakah fakta yang membawa kepada daur dan tasalsul? Fakta itu adalah zat Allah Ta'ala itu adalah apa? Adalah baharu. Bila kita telah mengatakan mustahil zat Allah Ta'ala itu baharu, bila kita nafikan ini, kita kena isbatkan lawan dia. Apakah lawan dia? Lawan dia, zat dia adalah qadim. Kerana apa? Tadi kita dah sebut, tidak ada wasitah antara qadim dan juga hadis. Kemudian, apakah beza antara qadim dan juga apa? Apakah yang beza antara qadim dan juga hadis? Sebelum saya lupa, dalam kitab Al-Yawaqid, Al-Yawaqid karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau, kitab ini bagus untuk kita memahami akidah Al-Syekhul Akbar Ibn Al-Arabi. Ada satu bahagian yang panjang lebar, tajuk di bawah tajuk alam itu adalah baharu. Al-alamu hadithun. Al-alamu hadithun. Kerana antara perkara yang mana setengah orang nisbahkan kepada beliau, mereka mengatakan bahawasanya Al-Syekhul Akbar Ibn Arabi telah mengatakan alam itu qadim. Sebab ulama mengatakan, siapa yang mengatakan alam itu qadim ini kafir. Maka mereka telah mengkafirkan Al-Syekh dengan dakwaan bahawasanya beliau telah apa? Beliau telah mengatakan alam itu qadim. Maka Al-Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyatakan, membawa ibarat-ibarat daripada Al-Futuhat Al-Makkiyah yang secara sarih. Kalau orang itu memang ikhlas nak cari, kalau dia memang nak cari dalil mengkafirkan, satu perkataan sudah cukup dia nak kafirkan orang lain. Tetapi kalau dia memang nak mencari kebenaran, maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani telah membawa beberapa ibarat yang secara sarih dan tegas, yang beliau menafikan bahawasanya alam itu adalah qadim.
Bahkan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada lebih 300 tempat yang kita boleh jumpa ibarat-ibarat seumpama ini. Dan beliau mengatakan adalah berdustalah, adalah mengada-adakanlah orang yang menisbahkan kepada Syekh Ibn Arabi bahawasanya beliau ini mengatakan alam itu adalah qadim. So boleh rujuk kepada kitab Al-Yawaqid yang memang sangat bagus untuk kita faham masalah yang dinisbahkan kepada Syekh Ibn Al-Arabi. Dan adakah ada perbezaan antara qadim dan juga azali? Qadim dengan azali ni adalah benda yang sama. Adakah benda yang sama ataupun dia adalah dua benda yang berbeza? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, qadim ini adalah al-mawjudul ladzi la ibtida'a liwujudi. Qadim ini kita gunakan untuk sesuatu benda yang wujud, yang kewujudan dia tiada mula. Itu dipanggil qadim. Azali ni pula, dia adalah ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan fa kullu qadimin azaliyun wala aksa. Tetapi azali ni sama juga dia adalah benda yang tak ada awal baginya. Cuma azali ni, atas qaul yang pertama ini, azali ini dia boleh digunakan untuk benda yang adam dan juga benda yang wujud. Benda yang adam, benda yang tiada, yang bila benda tu tiada, dia tiada mula baginya, maka kita pun boleh panggil dia azali. Dan perkara yang wujud, yang tiada mula baginya pun, maka kita boleh panggil dia azali. Maka nisbah antara azali dengan qadim ni dipanggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak, iaitu apa? Setiap yang qadim itu dia adalah azali, tetapi bukan semua azali itu qadim. Betul tak? Yang umum adalah azali, yang khusus adalah qadim. Tak apalah tu. Yang kedua, qadim ini huwal qaimu binafsihi alladhi la awwala liwujudihi, wal azali ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qaiman binafsihi aw bighairihi. Wa hadha huwa alladhi yufhamu min kalami Sa'ad al-thalis anna kullam minhuma ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qaiman binafsihi aw la, wa alaihi hadha fahuma mutaradifan. Pendapat yang kedua kata azali ini, qadim ini sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri, yang dia tiada awal bagi wujudnya. Azali pula sesuatu yang tiada awal baginya, sama ada dia benda yang wujud atau benda yang adam, benda yang qaim binafsihi ataupun tidak. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga, azali dengan qadim ini benda yang sama. Jadi kita akan tanya, apakah samarah lah. Kalau orang akademik, dia suka. Tapi kalau orang praktikal, dia nak tanya, apa faedah kita bahaskan apa beza antara qadim dan juga azali? Kan kita selalu sebut ini daripada azali lagi, ini daripada sejak azali lagi. Jadi dia punya faedah dia, macam ni. Kalaulah kita pakai pendapat yang pertama, yang dia kata azali ni dia adalah benda yang tak ada awal. Sama ada benda yang tak ada awal tu benda tu wujud ataupun benda tu adam, tapi dia tak ada awal. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka sifat salbiyah ni kita tak panggil dia qadim, kita panggil dia azali. Kita tak panggil dia apa? Kita tak panggil dia qadim, kita panggil dia azali. Tetapi kalau zat Allah Ta'ala, maka kita panggil dia qadim pun boleh, azali pun boleh. Itu kalau pakai pendapat yang pertama. Kalau pakai pendapat yang kedua, pendapat yang kedua dia kata apa?
yang dipanggil qadim ni yang qaim binafsihi je. Jadi semua sifat ni kan dia bukan qaim binafsihi. Maka semua sifat tak boleh dipanggil qadim, tapi kita boleh panggil dia azali. Berbeza dengan zat, oleh kerana dia qaim binafsi, maka kita panggil dia dua-dua. Azali pun boleh, qadim pun boleh. Kalau pendapat yang ketiga, sifat dan zat dua-dua kita boleh panggil zat Allah Ta'ala qadim, zat Allah Ta'ala azali. Sifat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala azali. Khilaf ini dipanggil apa? Khilaf ini dipanggil khilaf lafzi lah. Maksudnya nak sebut lafaz itu. Nak sebut lafaz itu yang mana betul? Nak sebut qadim ke sebut azali? Maka berdasarkan tiga tafsiran tadi, ikutlah. Mudah bahasanya dua-dua kita panggil qadim, panggil azali. Pakai pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, qadim dengan azali ni benda yang sama. Maka nak panggil sifat Allah qadim pun boleh, nak panggil azali pun boleh. Nak panggil zat Allah qadim pun boleh, nak panggil azali pun boleh. Wallahu a'lamu bissawab. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت